Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, hari ini sekali lagi kita akan belajar berkaitan dengan kaedah mendengar dengan bertutur dengan sangat baik untuk memastikan kita dapat menguasai kemahiran ini. Baiklah, untuk SP pada hari ini ialah SP 1 bulan 1 iaitu mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan sebutan perkataan rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan jelas dan betul. Jadi arahannya ialah dengar petikan yang diujarkan dengan teliti, kenal pasti perbezaan sebutan perkataan dan petikan dengan jelas dan betul. Kemudian cari maksud perkataan tersebut dan bina ayat seperti contoh yang diberikan. Jadi kita lihat apa yang kita perlu buat. Jadi kita lihat di sini, setelah murid-murid telah pun mendengar audio satu, sekarang cikgu akan bacakan sekali lagi. Baik, kita dengar sama-sama. Passion ada di luar. Mak ajak dia masuk. Dia tidak mahu. Ujar emak dari luar pintu bilik. Damia ternampak Passion berdiri di bawah sebatang pokok yang rendang. Wajah Passion nampak tidak ceria seperti selalu. Aku mengganggu engkau kah? Tanya Passion. Masuklah dulu. Takkan nak bercakap di luar. Dah hujan renyai-renyai. Ujar Damia pula. Tidak mengapalah. Di sini pun tidak apa. Balas Passion dengan suara yang sedih. Kenapa ni? Lain macam nampaknya. Engkau ada masalah? Soal Damia. Passion mengangguk. Mia, ajak Passion masuk ke dalam rumah. Mak dah hidangkan nasi ni. Laung emak dari muka pintu. Mari kita masuk. Kita makan dulu. Hari ini mak masak rendang ayam. Sedap tu. Lepas kenyang barulah dapat idea untuk menyelesaikan masalah. Ujar Damia sambil menarik tangan Passion. Aku minta maaf kerana menyusahkan engkau. Aku selalu menceritakan masalah aku. Hanya engkau yang memahami perasaanku. Ujar Passion. Janganlah cakap macam tu. Kita kan kawan baik. Balas Damia. Aku kecewa dengan keputusanku. Ibu dan ayah mahu aku berjaya macam orang lain. Namun aku telah menghampakan mereka. Ujar Passion. Engkau seharusnya menerima keputusan itu dengan reda dan mencuba lagi pada masa akan datang. Janganlah terlalu menekan diri. Apa kata kita belajar bersama-sama? Dengan itu kita dapat berbincang dan bertukar-tukar pendapat, kata Damia. Bagus juga cadangan engkau tu, kata Patient. Macam mana sekarang? Soal Damia. Baru tenang fikiran aku. Terima kasih, Mia. Hujan dah reda. Aku balik dulu. Balas Patient. Jadi, bila cikgu baca tadi, cikgu perasan ada dua perkataan yang hampir sama tapi ejaan berbeza. Iaitu bacaannya beza. Ejaannya sama tapi bacaannya beza. Ni rendang. Ini pula rendang. Ini reda. Ini reda. Jadi, apakah perbezaan dua perkataan ini? Adakah hanya berbeza pada sebutan atau ada perbezaan juga dari aspek yang lain? Baiklah, sebenarnya rendang dan rendang, reda dan reda mempunyai maksud yang berbeza. Untuk rendang, rendang bermaksud banyak daun dan cabang atau pokok yang merimbun. Contohnya pokok dia rendang. Pokoknya banyak, daunnya banyak. Jadi ini rendang. Rendang pula ialah sejenis masakan. Sejenis masakan. Rendang ialah sejenis masakan. Baik. Reda ialah hati. Hati yang pasrah. Reda pula ialah hujan yang telah berhenti. Itu bezanya. Kalau rendang ialah pokok yang banyak daun. Rendang ialah masakan. Kalau reda ialah hati yang pasrah. Kalau reda ialah hujan yang sudah berhenti. Beransur berhenti. Dah pelan-pelan untuk berhenti. Jadi itu ialah perbezaan bagi kedua-dua perkataan ni. Jadi kita tengok dulu perkataan rendang. Okey, apa maksud rendang? Cikgu cakap rendang ialah, kita type dulu. Rendang ialah banyak daun dan cabang ataupun rimbun. Daun dia banyak, rimbun. Okey. Kalau maksud dua pula, maksud dua ialah dia ialah sejenis lauk yang dibuat daripada daging ayam serta lain-lain
Yang dibubuhi. Diletakkanlah, yang dibubuhi, yang diletakkan. Cikgu ambil ni daripada DBP dibubuhi, rempah dan dimasak dengan santan. Dan dimasak dengan santan. Jadi ini ialah perbezaan dua perkataan tadi. Jadi apa tugas murid-murid semua? Murid-murid dikehendaki untuk membuat ayat berdasarkan pemahaman murid-murid berkaitan rendang yang pertama dan rendang yang kedua. Bagaimana pula dengan reda? Reda bermaksud, apa maksud reda? Reda ialah pasrah. Maksud yang pertama reda ialah pasrah. Pasrah, sabar. Jadi ini adalah maksud reda. Maksud kedua reda ialah berhenti. Hujan yang semakin berhenti. Dah renyai-renyai atau renyai-renyai. Nak habis hujan dan nak berhenti dah, dia renyai-renyai je, tinggal sikit-sikit je lagi. Jadi ini maksudnya. Jadi cikgu dah bantu murid-murid untuk mengenal pasti maksud yang pertama iaitu rendang untuk pokok, dan maksud kedua ialah rendang yang membawa maksud untuk lauk. Yang kedua pula adalah reda iaitu pasrah atau sabar, hati yang bersabar, hati yang pasrah, reda. Kalau kita ada ujian atau apa-apa, kita reda dengan ujian Tuhan tersebut. Ataupun maksud kedua, reda. Hujan yang semakin berhenti atau semakin renyai-renyai lah. Semakin sayup, jangan semakin dah nak berhenti-henti dah tu. Itu reda. Contohnya kalau hujan lebat kan, tiba-tiba hujan nak berhenti. Itu hujan dah semakin reda kita panggil. Jadi di sini kita dapat lihat berdasarkan bacaan ni, kita dapat lihat ada dua perkataan yang ejaannya sama, tapi kenapa bacaannya berbeza, intonasinya berbeza? Kerana maksudnya pun berbeza. Jadi cikgu dah bagi dua maksud di sini, tinggal murid-murid untuk membuat ayat. Itu ayat untuk rendang, ayat untuk rendang, ayat untuk rendang, ayat untuk reda, dan ayat untuk reda. Baiklah, itu saja murid-murid. Harap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan kita pada hari ini dan buat semakan bersama guru masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.